أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سدر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi muka orang-orang yang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka menjalankan kerja yang berat lagi penat lelah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang sangat-sangat panas. Mereka diberi minum dari mata air yang cukup masak panasnya. Tidak ada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Sebaliknya, muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakannya di dunia. Mereka tinggal menetap di dalam syurga yang tinggi tempat kedudukannya dan darjatnya. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di dalam syurga itu ada mata air yang mengalir. Di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempatnya, dan piala-piala minuman yang tersedia, dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka bertelku atau bersandar, serta hamparan-hamparan yang terbentang. Surah Al-Ghashiyah termasuk di kalangan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang awal masuk Islam menghadapi kezaliman, menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Tidak ada kesalahan yang mereka buat melainkan kerana mereka beriman. Mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman mereka dengan memberi penekanan kepada beriman terhadap adanya hari akhirat. Hari yang mesti berlaku, hari yang akan datang, yang benar berlaku dan datangnya, yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini memberi penekanan kepada peristiwa hari kiamat, peristiwa hari akhirat, peristiwa yang mesti berlaku. Jangan sedih, jangan takut, jangan bimbang. Mesti berlaku pada hari kiamat kelak, di mana Allah akan memberi balasan
kepada manusia semuanya. Ketika manusia dilingkungi oleh kedahsyatan huru-hara hari kiamat, maka Allah membahagikan manusia itu kepada mereka yang beriman dan mereka yang kafir. Termasuk yang munafik, kafir juga dibahagikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Mereka yang kafir menerima balasannya, jangan bimbang. Mereka yang beriman menerima balasannya, maka gembiralah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi ujian itu. Itu sementara waktu di atas dunia sahaja. Surah ini juga menyatakan tentang dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kejadian makhluk yang ada di atas muka bumi, makhluk yang dapat dilihat oleh manusia, dilihat dengan mata kasar, di antaranya binatang unta yang menjadi kenderaan mereka. Dengan kejadian yang menakjubkan, hidup di padang pasir yang panas, boleh berjalan perjalanan yang jauh, boleh membawa barang-barang yang berat, membantu manusia dengan kejadian yang menakjubkan. Bumi tempat mereka berpijak, mereka boleh hidup di atas muka bumi. Kejadian tanah yang terhampar di hadapan mereka, bukit buka dan gunung ganan, itu semua kejadian yang menakjubkan, menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula ke langit, dengan segala langit, segala isi dan bintang cakrawalanya, matahari, bulan dan bintang-bintang. Di antara bintang-bintang itu menjadi penunjuk jalan kepada manusia dalam perjalanan di padang pasir dan perjalanan di laut. Peredarannya mempengaruhi musim yang ada di atas muka bumi ini, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah di bawah kerajaan Allah taala. Bukan saja Allah menjadikan, bahkan Allah memerintah alam dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, perkitabnya, dan berimanlah kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini diberi amaran dengan penutupnya, iaitulah manusia akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil balik, akan dihisap dan dikira segala amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman tidak khawatir, orang-orang yang beriman tidak bimbang, percaya pada rahman Allah, percaya pada murahnya Allah, percaya kepada adil dan kesiannya Allah kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang kafir, terimalah balasannya, kerana dia tak percaya, maka akibat tak percaya akan lihat pada hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Adakah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percakapan berkenaan dengan hari kiamat, ketika manusia dilingkungi oleh kedahsyatannya, dilingkungi oleh huru-haranya yang sangat menakutkan. Tidak ada beza di kalangan manusia itu, termasuk nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk malaikat yang muqarrabin, dalam keadaan yang tunduk kepada Allah, takut kepada balasan Allah pada hari kiamat kelak. Maka apatah lagi, barulah tahu mereka yang kafir, mereka yang menunjukkan kuasanya dengan zalim di atas dunia pada hari ini, pada masa itu baru dia tahu
tentang ketakutan hari kiamat. Kita sudah diberitahu pada hari ini. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Muka-muka mereka yang kafir, yang zalim, yang melawan Allah pada hari kiamat itu tunduk. Tunduk. Tak boleh hakak muka lagi. Hari ini mu boleh tunjuk gajah. Mu boleh tunjuk kuat, mu boleh lenggok. Tunjuk agah. Agah ni binatang kecil. Kecil je agah tu, kecil pada nyamuk lagi. Tapi nyombong. Kalau dia ketik kita sakit sangat, tak padan dengan agah. Lepas tu orang tua kata agah. Ini dia. Itulah mereka yang zalim, yang sombong ini. Dibandingkan oleh orang tua dengan agah. Tunjuk henelang dia. Kekoh gajah dia, kekoh agah. Agahnya dia. Sombong, berasa dia besar. Berasa dia kuat. Pada hari itu tunduk. Bila berlaku hari kiamat, barulah sedar tak boleh nak buat apa. Amilatun nasibah. Mereka menyedari amalan-amalan mereka yang memenakkan di atas dunia dulu. Pergi ke sana, pergi kemari, cari pitih, cari duit, cari kedudukan. Gunakan pitih, gunakan duit, gunakan kedudukan untuk lawan Islam. Untuk kerja maksiat. Untuk menentang Allah Ta'ala. Hari itu barulah dia sedar bahawa kerja mereka penak saja je. Bahkan di hari kiamat lebih penak lagi. Mengheret rantai-rantai yang membelenggu mereka. Amalan-amalan mereka yang jahat di atas dunia itu menjadi rantai-rantai dan gari-gari yang membelenggu mereka. Yang mengikat mereka. Mereka akan heret dengan beratnya di padang mahsyar itu. Akan mengheretnya dengan berat di padang mahsyar itu. Barulah mereka tahu tasla naran hamiyah, menyalanya api neraka yang sangat membakar. Api neraka yang sangat membakar. Disebut di dalam hadis, serangan-rangan ahli neraka itu ialah seorang yang diletakkan di tempat lengkok tapak kakinya. Kecil saja tempat lengkok tapak kaki. Lalu menggelegak otaknya. Laksana menggelegak air di dalam perut. Itu yang ringan seksanya. Apalagi mereka yang berat seksanya. Dinyalakan api neraka yang membakar. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum daripada air yang paling panas dan paling masuk panasnya. Dia beri minum air yang sangat panas yang boleh memutuskan orak perut, putus-putus takut semula, putus-putus takut semula, untuk menambahkan seksanya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan malaikat daripada dhari'. Dhari' ialah sejenis buah kayu di padang pasir yang binatang unta tak sanggup makan. Binatang unta yang sangat kuat, yang boleh kekeh pohon yang berduri, tak sanggup nak makan buah dhari'. Buah dhari', buah yang berduri, yang sangat dahsyat rasanya. Setengah ulama mengatakan yang beracun. Yang beracun, yang menyakitkan. Inilah makanan yang diberi kepada ahli neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak boleh menggemukkan tubuhnya. Yang tidak ada zat langsung. Yang tidak boleh menyegarkan tubuh. Tak boleh menyihatkan tubuh. Dan tidak boleh menghilangkan kelaparan sedikit pun. Tak menyihat dan tidak menghilangkan kelaparan. Makanan itu untuk menyeksanya sahaja. Padan muka di atas dunia ini, mereka makan apa saja. Mereka minum apa saja. Mereka isap apa saja. Benda yang tidak ada faedah, yang menyakitkan diri, yang diharamkan oleh Islam, dimakannya
Padahal Tuhan kata ini merosakkan diri dia. Dimakannya, diminumnya, dimabukkan dirinya, dihilangkan akalnya. Tuhan larang, degil, memabukkan dirinya sendiri, menjadikan sakit pada dirinya sendiri. Maka dibalas dengan makanan yang menyakitkan pada hari kiamat, pada muka. Wujuhu yawma idzin na'imah, berbeza pula dengan ahli syurga, iaitulah orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, di mana muka-muka mereka pada hari itu dalam keadaan berseri, melihat benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu di dalam kitab Allah, diberitahu oleh kata-kata Allah di dalam Qurannya, dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh ulama, oleh tok guru dan ustaz-ustaz yang mengajar, memberitahu tentang amal yang soleh diberi pahala. Dia dapati amal yang soleh itu ada pada dirinya pada hari kiamat, menjadikan mukanya berseri, li sa'yiha radiyah, kerana amalannya yang meredakan, amalannya yang meredakan di atas dunia, amalan yang meredakan dirinya dan meredakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan kepadanya pada hari kiamat, dan dia melihat amalan itu fi jannatin aliyah, berada dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Diletakkan di dalam syurga yang merupakan kebun-kebun dan tanaman-tanaman yang menyegarkan, yang ada di dalamnya berbagai-bagai jenis buahan yang diambil dengan mudah, dicapai dengan tangan, berada di hadapannya, tidak perlu dipanjat macam khabak pohon rambutan, khabak pohonnya, tak ada lagi dah. Buah tu datang di hadapan dia sendiri, tak perlu menunggu macam tunggu deriang dulu, tidak, datang sendiri di hadapannya. Buah-buah yang dia tengok di atas dunia dan buah-buah yang dia tidak tengok di atas dunia. Syurga yang ada di dalamnya kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang lazat, dan tempat tinggal istana-istana yang indah dan cantik. Bilik-bilik yang mengamankan, yang hidup dalam keadaan tenang dan aman, dibina daripada jongkong-jongkong emas, bukan batu bata lagi, bukan batu bata, batu-batu jongkong emas dan perak dan mutiara. Fiha ainun jariyah, di dalamnya mata air yang sentiasa mengalir, yang tidak putus-putus. Disebut di dalam ayat-ayat yang lain sungai daripada air biasa, sungai daripada susu yang tidak basi sampai bila-bila, sungai daripada madu yang dibersihkan daripada lilin, sungai daripada air buah-buahan yang disebut hari ini dengan arak. Tapi arak hari ini arak yang penipada, arak yang basi, air buah-buahan yang sengaja dibasikan, dibusukkan, diburukkan. Bahasa jenis bodoh. Tuhan buat molek-molek, sengaja dia ambil buah tu biar jadi basi, jadi buruk. Letak biar jadi tapir, jadi buruk. Lepas dia, masa buruk tadi dia makannya, nak suruh pening kepala. Ini huduhnya perangai manusia. Dalam syurga tidak. Air-air buahan yang tidak memabukkan, yang mengalir, yang tak putus-putus. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tempat-tempat duduk, nama kalah kursinya, nama kalah singgah sana ke katil ke apa saja, tempat-tempat duduk yang diangkat. Wa akwabum mawdu'ah, dan bekah-bekah air yang diletakkan, bekah-bekah yang terdiri daripada piala-piala
Bukan piala untuk hadiah, sekadar hadiah itu saja. Piala yang boleh diisi di dalamnya makanan, minuman-minuman yang lazat. Wa nama'ariqu masfufah, dan bantal-bantal yang disediakan untuk berehat. Bata-bata yang disediakan untuk berehat, bata-bata yang indah. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah, dan hamparan-hamparan yang dihamparkan dengan indah, dengan cantik, yang menyelerakan siapa yang duduk di atasnya. Itulah dia gambaran syurga yang dijanjikan oleh Allah. Itu sekala digambarkan kepada kita. Yang sebenar syurga itu ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terlintas dalam hati manusia, yang tak pernah didengar dalam telinga. Telinga tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Telinga tak pernah dengar. La tasma'u fiha laghiyah. Tak ada benda lara dalam syurga tu. Benda yang kita dengarnya menarik. Menarik. Yang sedap dengarnya, yang tidak lara. Yang menyegarkan fikiran, yang menyegarkan perasaan. Makanan, minuman yang menyihat, yang menyegarkan. Tak ada kecing, tak ada berok lagi dalam syurga. Tak ada jambang dalam syurga. Jambang tak ada. Tempat nak air kecing tak ada. Kerana tak ada kecing, tak ada berok lagi. Makanan-makanan itu menjadi peluh yang harum bauannya, bertukar menjadi peluh yang harum bauannya. Dijadikan nikmat semuanya, berbeza dengan kehidupan di alam dunia ini. Sekiranya kita terfikir dengan apa yang disebut ini, apa yang sebenarnya lebih daripada apa yang kita fikir, itulah dia syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Wallahu a'lam.